Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka hamidun majid. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berada di sini untuk kita hadir sama ada secara online atau offline lah, untuk kita membaca, untuk kita membaca kitab Muqaddimah Ibn Khaldun yang pada sesi yang lepas kita sudah pun membaca sehingga ke muka surat surat Roman 14. XIV. Iaitu berakhir pada perenggan yang ke 1, 2, 3, 4. Perenggan yang keempat. Saya cuba untuk tidak cuba untuk skip juga sikit-sikit. Highlight apa point dia kan. Tetapi disebabkan ayat dia tu banyak yang saya baca tu ayat dia tu macam penting. Jadi macam kita tengok mana yang saya boleh skip, saya skip. Tapi apa yang kita akan lihat cara pembacaan ni adalah saya baca dan juga sedikit ulasan dan tambahan yang ada juga melibatkan slide, yang mana bagi saya sendiri pun baru betul-betul buat ni sebelum kelas. Maknanya saya study, tengok balik, menambahkan lagi maklumat kepada kita lah. Baik, pada yang lepas adalah pengenalan tentang apa nama tajuk kitab tu. Yang tu disebut tu, Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wal Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man atharahum min Zawi Sultan Al-Akbar. Iaitu maksud panjang ni tajuk dia. Tetapi dia dikenali dengan nama Kitab Al-Ibar. Yang hari ini kita tengok ini, yang kita pegang adalah kitab Muqaddimah saja. Okey. Saya bacakan sedikit. Kalau nak jadikan ia lebih menarik, kita tukar-tukar membacanya. Tapi online tak dapat dengar lah. Baik. Saya tidak mengetepikan sesuatu pun yang berkenaan dengan asal-usul bangsa dan wangsa. Maknanya dia akan, dalam cerita ni, asal-usul bangsa diceritakan. Sinkronisme bangsa-bangsa, maksudnya pada waktu yang sama ada synchronize zaman dia, bangsa yang lain pun akan diceritakan. Sebenarnya kaedah kita dalam kelas-kelas kita macam itu saya buat. Yang kita tengok kan, kita bincang pasal Afrika dan sama-sama kita tengok juga apa terjadi dekat Andalus. Jadi yang itu dipanggil sinkronisme lah. Sinkronisme. Sebab perubahan, kemudian dengan kota, desa, semuanya diceritakan. Ilmu pengetahuan, mata pencarian dan kerugian. Semua itu sehinggalah semua itu saya bicarakan secara mudah, terperinci dan mengemukakan perbahasan dan sebab mengapa ia terjadi. Dengan demikian, buku ini menjadi unik kerana, ini poin pertama dia, pengetahuan yang luar biasa. Itu poin kenapa buku ini jadi unik. Pertama, pengetahuan luar biasa. Kedua, dan hikmah yang selama ini tersembunyi. Hikmah yang selama ini tersembunyi. Hikmah ini biasa diterjemahkan kalau dalam dewan bahasa pun sebagai kebijaksanaan. Ya. Kalau dalam perbincangan yang lain, kalau kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran, banyak kataan Al-Hikmah. Kalau saya boleh tunjukkan sebahagiannya, Al-Hikmah ini banyak ayat Quran yang menunjukkan tentang hikmah itu digandingkan bersama Alkitab. Baik, kita tengok sebahagian daripadanya. Seperti ini. Wa idza 'allamtukal kitaba wal hikmah. Di situ ada disebutkan
Dia akan ganding biasanya kitab wal hikmah. Kemudian atainal kitab wal hukma wan nubuwah. Hikmah juga di situ. Kemudian yang ini juga antara ayat yang biasa kita gunakan bagi pendakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian banyaklah, kalau tuan-tuan perempuan cuba cari bagaimana perkataan berkenaan dengan al-hikmah itu biasanya digandingkan dengan Alkitab, dan ada masanya tidak berganding seperti yang ini. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Banyak ayat-ayat ini. Jadi para mufassirin ada membincangkan, sebahagian memberikan tafsiran hikmah itu sebagai sunnah, sebab Alkitab dan juga sunnah. Dan sebahagian mengatakan adalah apa yang dimaksudkan sebagai al-hikmah itu adalah pengetahuan yang mendalam tentang agama, membuatkan dia pandai, ataupun dia bijaksana, yang Melayu kata sebagai bijaksana. Dan kalau perbincangan ini dilanjutkan lagi, maka perbincangan ini juga terkait dengan satu yang kita katakan sebagai perkataan apa? Perkataan ini. Hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian kita ada yu'til hikmata man yasha. Ini Allah mengatakan Allah memberi hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ada hikmah itu yang dalam bahasa Inggeris panggil wisdom lah. Pada semua Nabi memang ada hikmah. Hikmah yang kebijaksanaan yang ada pada mereka, kerana keilmuan mereka itu membolehkan mereka untuk memberikan penerangan, pemahaman tentang agama itu dengan lebih baik. Tetapi ada juga hikmah yang diberikan bukan kepada Nabi. Antara contohnya Luqmanul Hakim. Dalam surah Luqman memang wa'atainal Luqmanal hikmah. Diberikan hikmah kepada Luqman juga. Dan hikmah itu juga terkait kemudiannya dengan perkataan seperti dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas hakam. Apabila kamu berhukum dengannya. Maknanya orang yang berhukum dengannya dia mesti ada hikmah. Orang nak berhukum, nak beri hukum, ya. Dan daripada situ yang memberi hukum dipanggil hakim. Hakim. Dan perbincangan hakim ini pula terkait pula dengan salah satu daripada sifat Allah, nama Allah yang dipanggil sebagai Al-Hakim. Jadi kebijaksanaan yang paling maha bijaksana itu Allah. Maka Allah memberikan kebijaksanaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan perbincangan itu membawa kepada antara maksud-maksud Al-Hakim yang disebut oleh Ibnu Kathir, perbuatan, percakapan dalam meletakkan suatu pada tempatnya. Dan ini terkait dengan maknanya dalam hal orang yang bijaksana ni, yang ada hikmah ni, mereka tahu duduk letak satu tempat. Maksudnya apa dia? Bila Nabi didatangi oleh sahabatnya, kan, bertanya apa amalan yang paling baik untuk diri dia. Kan Nabi sebut setiap orang tu lain-lain yang datang. Sebab apa? Orang bijaksana saja boleh berikan jawapan begitu. Kerana dia mengetahui keadaan si fulan. Jadi bila seseorang itu dipanggil Al-Hakim, seorang yang dipanggil sebagai jawatannya hakim tu, untuk dia meletakkan satu keputusan, dia mesti memberikan ruang untuk memahami secara keseluruhan. Dia tak boleh ambil satu pihak. Sebab itu saya selalu tekankan hal menghukum ni biar hakim atau kita panggil mufti. Kerana kebolehan mereka itu yang memerlukan kebijaksanaan. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ni perbicaraan seorang ustaz yang kita tahu namanya. Kan? Jadi dalam akhbar keluar. Ini baru satu ayat ni. Dalam akhbar keluar tajuk kata ustaz sekian-sekian minta bertukar pasangan untuk melakukan hubungan seks.
Dalam akhbar tajuk memang macam tu. Bila baca, itu adalah keterangan saksi. Kan? Bila kita baca, itu adalah salah satu pada saksi yang beri keterangan. Rata-rata baca laporan akhbar, apa pandangan mereka? First impression kita mesti kata, oish, teruk ustaz ni. Dan memang betul dalam komen sosial media, semua bantai. Duk bantai kan? Duk bantai, duk marah, duk kata macam mana ustaz gini, gini, gini. Pernah tak kita dengar seorang hakim memberikan ulasan sebelum selesai semua ni? Tak ada kan? Tidak. Kerana dalam proses perbicaraan, kalau boleh saya kongsi sedikit, antaranya yang dipanggil pemeriksaan saksi. Jadi dia akan panggil saksi kan. Jadi saksi akan bercakap. Boleh jadi tak saksi itu menipu? Boleh. Dia boleh juga kalau maknanya dah plan awal. Ya. Sebab itu pentingnya sesi yang kedua, pemeriksaan balas oleh peguam yang melawan pula. Jadi dekat situ untuk semak balik, adakah dia seragam dengan apa yang cuba diceritakan. Kemudian nanti akan berbalas balik oleh peguamnya balik. Jadi itu adalah proses bagaimana yang hakim yang berada di atas ni untuk mendengar dan mengambil tahu segala situasi dari peringkat yang pro dan juga kontra. Maksudnya dari peringkat yang melawan dan yang mempertahankan. Dan kemudiannya baru dia berikan satu judgement. Ya? Satu judgement. Jadi judgement itu biasa kita akan sebut sebagai macam hakim yang bijaksana lah. Kerana dia, kalau dalam istilah ini kita sebut sebagai yang ada wisdom lah. Seharusnya begitu. Itu secara umum lah. Secara umum. Dan kalau secara umum dalam kehakiman Islam khususnya. Kalau nak cerita pasal kehakiman sivil, lepas kita dah tutup nanti, kita cerita pasal kes Nick Elin. InsyaAllah. Sebab kes Nick Elin tu dia panjang lebar sebab masyarakat tak faham. Masyarakat tak faham dan dipolitikkan. Jadi kita kena faham mengikut yang boleh kita katakan secara wisdom ni satu peringkat yang tinggi dalam memahami suatu perkara yang lebih tepat. Saya berminat dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir tu, meletakkan suatu pada tempatnya. Maknanya macam seolah biasa dia terkait dengan keadilan lah. Jadi untuk dia menyatakan satu-satu keputusan, menyatakan satu pandangan, dia sudah mengambil kira pelbagai faktor. Kebiasaannya begitu. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi juga menyatakan hukum syariah diambil dan dibina dengan penuh al-hikmah. Rasulullah diutuskan dengan bawa Alkitab dan al-hikmah. Dan al-hikmah merupakan sunnah Rasulullah. Ini yang antara memberikan pandangan bahawa tentang hikmah tadi, atau yang kita sebut al-hikmah tadi, bila berganding dengan Alkitab itu, ada sebahagian mengatakan sebagai sunnah lah. Dan kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan al-hikmah itu yang tinggi di dalam sesuatu penciptaan dan suatu perkara yang menjadikannya terbaik. Jadi Ibn Khaldun mengatakan apa yang disampaikan di dalam kitabnya ini, Al-Ibar. Pertama, pengetahuan yang luar biasa. Memang saya baru baca sebahagian, bila kita semak balik, memang luar biasa. Kedua, bagi saya lah sekurang-kurangnya, kedua, memang dia mempunyai hikmah yang juga didefinisi di dalam Dewan Bahasa Pustaka sebagai rahsia-rahsia di sebalik kejadian. Maksudnya hikmah-hikmah yang tersembunyi yang disebutkan. Hikmah itu, wisdom itu ada. Seperti sebelum ni Ibn Khaldun pernah kata. Ibn Khaldun kata, para ulama yang telah menuliskan sejarah dengan secara jujur dan benar, itu memang sudah menceritakan dengan kompleks. Tetapi bila sampai zaman-zaman generasi seterusnya, sudah mula meninggalkan. Maknanya wisdom yang ada mungkin pada sejarawan yang awal, para ulama yang awal itu tidak ada dan tidak turun kepada yang kemudian, sebahagian daripada generasi itulah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mengakui, sambung lagi, saya mengakui kelemahan ini. Dan Ibn Khaldun sendiri memang mengaku dia ada kelemahan. Walaupun dalam pada dia
mempunyai keilmuan yang tinggi, dia kata apa? Saya amat berharap para sarjana berkeupayaan dan mempunyai pengetahuan luas. Saya suka dengan ini, saya gariskan dua ini. Sebab apa? Dia minta mereka ini melihat buku ini dengan kritis. Dan jangan terima seadanya saja. Dan secara senyap-senyap akan memperbaiki dan tidak terganggu oleh kesalahan yang mereka temukan. Apa maksud dia dekat sini? Maksud dia, kena kompeten juga untuk kritik. Maksudnya kena ada keupayaan. Pengetahuan kena luas. Jika tak ada, maknanya pengetahuan kita tak sebanding dengan penulis ini, untuk kita kritik penulis ini, satu yang tidak wajar. Dan dibenarkan untuk kritik untuk memperbaiki secara diam-diam. Kenapa disebut secara diam-diam? Yang ini saya ingat zaman kita lebih jelas. Bila kita mengkritik secara diam-diam ini lebih kepada tengok dia senyap-senyap dan tidak terganggu oleh kesalahan yang mereka temukan. Maknanya dekat sini pertama, kita kena tahu dekat mana silapnya. Katakan kita kata, oh pada poin ini silap. Pada poin yang silap ini, jangan pula kita besar-besarkan sehingga yang poin yang betul-betul yang lebih banyak tu tak diceritakan pula. Dan kita menolak pula terus imam ini. Ibn Khaldun contoh. Jadi itu yang dimaksudkan senyap-senyap. Jadi zaman kita, zaman media sosial ni, yang bising itu kadang-kadang poin satu je. Banyak lagi yang baiknya tentang si fulan dan si fulan. Tapi dibesar-besarkan. Ini seolah-olah orang ni memang salah tu. Orang ini memang tak boleh diterima tu. Jadi dekat situ, kita pun kena berhati-hati. Maksudnya kalau kita secara individu, kita nak mengkritik pandangan orang pun, pastikan kita juga mempunyai pengetahuan tentang apa yang nak dikritik. Jadi kadang-kadang banyaklah terutama kalau kata dalam media sosial oleh orang awam. Banyak terjadi macam ni. Orang awam. Contoh ada dekat dalam TikTok baru-baru ni dapat video kat saya rasa saya nak balas video ni. Sebabnya ada seorang daripada Xinjiang, China, orang Uyghur. Dia kata dia adalah orang Uyghur. Tetapi orang sebelah sana dia tak ada pengetahuan. Dia kata jangan nak menipu, dia kata. Orang Cina tak ada muka macam ni. Jadi kalau pelajar PMP tak ada masalah. Orang PMP semua tahu Cina ada 56 suku kaum. Jadi muka beza-beza. Uyghur, Xinjiang, muka-muka Turki. Memang tak nampak muka Cina langsung. Jadi disebabkan pengetahuan yang cetek, jangan sampai kita mengkritik orang. Ataupun memberikan pandangan berbeza, tidak ada masalah. Jadi hati-hati dari segi hal itu. Biar kita tahu apa yang kita nak kritik lah. Itu yang mau dimaksudkan. Kebaikan teman-teman selalu diharapkan. Ya. Hanya kepada Allah saya memohon untuk menjadikan segala usaha ini dipandang mulia. Memang Ibn Khaldun mempunyai satu kelaziman di dalam menulis, dia akan serahkan balik pada Allah. Allah mohon perlindungan daripada Allah. Ya. Dan dia menekankan tentang, ini juga adalah satu peringatan bagi seorang penulis lah. Bila kita menulis, kita tulis juga yang ini, maknanya dia memperingatkan balik kepada kita. Hanya kepada Allah saja mohon menjadikan usaha ini pandang mulia. Kadang-kadang, sebab saya juga antara yang suka menulis, tapi walaupun dah lama tak menulis. Antara yang diajar di dalam seminar penulisan, oleh sebahagian yang tidak bertanggungjawab bagi saya, adalah untuk popular. Kalau penulisan wartawan, dia punya tajuk tu pendek, dia tak boleh panjang-panjang. Okey. Penulisan mereka tu tak boleh panjang, nak buat pendek. Dan pendek tu dia perlukan sensasi. Sebab apa dia sensasi? Sebab dia nak tarik readers. Dia perlukan readers, pembaca. Jadi kalau tak ada pembaca, tak laku majalah akhbar mereka ataupun portal dia. Jadi sebab itu tajuk-tajuk itu jangan terpedaya, kerana tajuk itu lebih kepada attraction je, untuk tarik orang. Kena baca penuh, baru kita tahu apa yang terjadi. Tapi kebiasaan sekarang ni orang malas baca. Jadi tajuk tu dia sensasi, dia terus share, terus kongsi kan. Baik. Okey, yang ini agak panjang. Saya pendekkan terus. Apa yang dia sebut di dalam perenggan ini, setelah saya sempurnakan pemeliharaannya,
Dan sampailah kepada bawahnya, saya pendekkan. Ibn Khaldun menyebut 4 poin. Siapa buku ini, dia minta untuk baca. Maknanya penulisan ini dia tulis dengan secara sistematik dan berstruktur dengan kaedah dan disiplin yang ketat mengikut dia, cara dia. Dan dia nak sampaikan kitab ini kepada yang pertama, orang yang berada di posisi yang tinggi, berjawatan. Pemimpin lah, pemimpin. Pertama disebut dalam ni. Ini saya tak perlu baca panjang lah. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Yang mempunyai cita-cita tinggi, semangat yang besar, mempunyai kekuatan untuk membuat satu perubahan. Orang ini. Yang kedua. Jadi orang yang ketiga adalah pencinta ilmu. Maksudnya kita dalam kategori inilah. Pengumpul yang disebut kat sini, pengumpul pelbagai cabang ilmu. Orang yang suka untuk mencari pelbagai cabang ilmu. Itu saya kadang tak boleh nak lepas juga. Sebab dekat situ disebut perbendaharaan ilmu, penerang tanda-tanda kebesaran Rabbi. Subhanallah. Ini satu perkara yang kita kena tekankan balik kepada generasi kita, sahabat kita. Kita menuntut ilmu bukan nak habiskan masa waktu pencen. Sebab dah lepas pencen banyak masa, pergi kelas kan. Memang betul lah secara teknikalnya. Tetapi luruskan balik supaya yang kata ilmu yang kita nak cari ni, dia akan memberikan kita kesedaran, pengetahuan yang bawa balik kepada kebesaran Allah. Membuatkan kita rasa, ya Allah, subhanallah, hebatnya Allah. Yang tadi wisdom tadi, yang kebijaksanaan yang Allah berikan kepada manusia-manusia itu, kalau dibincangkan lebih lanjut, antara kebijaksanaan yang Allah berikan juga kepada manusia, tapi dia itu bukan orang Islam. Ada juga. Mereka juga mendapat kebijaksanaan itu. Sebab itu kata-kata mereka itu kata-kata yang memberikan kesan. Prinsip-prinsip dia tidak, orang kata apa, prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai sepanjang zaman. Contohnya. Kebanyakannya kalau perbincangan soal ilmu-ilmu yang tinggi ini memang datangnya pada Nabi. Kemudiannya diturunkan ataupun maksudnya dipelajari oleh anak muridnya yang mungkin bukan yang kemudiannya tersempang dan sebagainya. Tetapi kata-kata hikmah yang ada pada mereka itu yang selalu disebut kata-kata hukama. Biasa dengar tak? Itu bukan, itu kata-kata orang yang ada hikmah. Kata-kata hukama. Dia bukan daripada hadis, dia bukan daripada athar, dia adalah ulama yang memang mempunyai pengaruh yang besar, kata-katanya memberikan kesan, dipanggil kata-kata hikmah. Jadi yang ketiga ini adalah pengumpul atau pencinta ilmu. Yang keempat, ini lagi menarik bila saya baca. Pembawa kedamaian. Maknanya orang yang sukakan kepada kedamaian, dia kena baca buku ni. Yang memang tak suka bergaduh, sering bercakaran antara satu sama lain. Ini antara yang cuba dia sampaikan. Jadi kalau kita ambil balik, yang empat itu adalah orang berjawatan tinggi, posisi tinggi. Kedua, orang yang bercita-cita tinggi. Walaupun dia tak ada jawatan, tapi dia ada cita-cita tinggi untuk mengubah Malaysia ini menjadi lebih dekat kepada kerajaan Islam yang sepatutnya, contoh. Kemudian yang ketiga, pencinta ilmu. Pencinta ilmu inilah yang paling besar sekali, mudah. Semua akan boleh tergolong di dalam pencinta ilmu. Dan yang keempat juga yang boleh digolong oleh kita semula tergolong dalam ini, pencinta kedamaian. Maknanya kalau tuan-tuan perempuan mengikuti pembacaannya nanti, kita akan lihat beliau suka untuk menekankan bahawa dengan kepandaian yang kita ada, perbezaan yang kita jumpa, so beliau akan menceritakan tentang perbezaan-perbezaan kaum, perbezaan budaya dan sebagainya, yang kita kena faham, sebab akhirnya kita ni nak hidup damai. Kita nakkan kedamaian tu. Itu yang dimaksudkan. Kemudian penghujungnya dia kata, inilah rahmat Allah untuk kita memperluaskan lagi kebaikannya terhadap perkara yang bobrok. Keadaan yang bobrok ni, keadaan yang teruk, kerosakan dalam masyarakat dan sebagainya, dapat meluruskan hal ehwal dan kebiasaan-kebiasaan yang bengkok.
Maksudnya mungkin ada adat istiadat, adat-adat kita yang sebenarnya datangnya daripada amalan sebelum Islam, diteruskan lagi, yang dah bengkok itu diluruskan balik, membawa perubahan-perubahan dan menarik kecerahan dari zaman ke zaman lah. Dan yang menariknya sekali, ambil ayat yang terakhir itu, tuan-tuan baca. Serta merupakan hujahnya yang tidak dapat ditentang oleh orang yang ingkar maupun oleh keraguan orang yang biadab. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk berikan kepada 4 golongan tadi yang disebut. Beliau tak kata 4 golongan lah, saya yang meletakkan 4 golongan daripada pembacaan susunan tadi. Kemudian dikata agar ianya menjadi hujah yang tidak dapat dilawan oleh kelompok orang yang ingkar kepada ajaran Islam. Orang yang ingkar maupun orang yang ragu dan biadab. Orang ni orang biadab. Okay, dia nak ceritakan dekat situ ada 2 kelompok yang suka nak membidas atau melawan kebenaran. Pertama, memang dia ingkar. Dia memang tak nak. Dia tak nak terima kebenaran. Dia akan cuba keluarkan hujah akal dia macam-macam kan. Itu memang biasa berlaku sampai adanya pandangan-pandangan kalau zaman sekarang ini dengan liberal, eh? Kemudian ada atheism, kemudian kita ada apa lagi, pluralism. Semua pandangan-pandangan ini yang dibawa untuk menolak kebenaran. Kalau saya boleh kongsi baru-baru ni kan, Syekh Muhammad Idrisi kan datang. Jadi kita bawa Syekh pergi ke Muzium Kesenian depan Masjid Negara. Jadi di Muzium Kesenian tu banyaklah seni-seni moden yang ditunjukkan juga. Salah satu seni moden yang ada adalah khat kufi pada permaidani. Dan permaidani itu tak digantung apa nama ni, biasa macam ni lah. Bukan gantung biasa macam ni. Tapi dia macam kita panggil berlipat-lipat sikit. Berlipat-lipat, terletak situ sampai kita susah nak baca kufi. Jadi Syekh tanya saya, ini seni ke ni? Tanya saya, ini seni ke? Saya kata saya pun tak pandai bab-bab begini kan. Dia kata inilah masalah apabila keilmuan itu telah terpisah daripada keagungan Tuhan. Seni yang dibawa oleh Islam adalah seni yang berasaskan ciptaan alam. Ciptaan alam ya. Ciptaan alam maksudnya apa? Penggunaan warna. Kita tengok pada alam tu pun warna ada tone macam-macam. Kemudian bagaimana seni yang cukup terkenal, kita pergi ke Andalus, seni itu geometrical design. Sebab pada kura-kura, pada bunga, semua ada geometrical design yang berulang-ulang. Kemudian banyak lagi lah yang maknanya ulama Islam, ahli seni Islam ni, mereka belajar daripada apa yang ada di sekeliling yang menunjukkan kebesaran Allah. Yang dengan melihat kecantikan seni itu membuatkan dia akan rasa subhanallah, kehebatan Allah sungguhlah. Sebab dari segi matematik tu kan, kalau tak precise, kiraannya dia tak dapat, dia akan lari. Jadi kenapa puncanya kalau letak pisang dengan paku macam tu pun jadi seni, baling pen macam tu pun jadi seni? Puncanya bila dia hilang arah, kata Syekh Muhammad Idrisi. Hilang arah sebab dia tak tahu dah nilai seni itu dekat mana. Dia tak ada Tuhan. Dia tidak memikirkan hal ini akan mendekatkan, bila tengok seni mendekatkan pada Allah. Tak ada. Jadi apa yang dia buat? Dia nak buat kelainan saja atas alasan seni. Sedangkan seni itu kosong, tak ada roh. Bila kita lihat tak ada roh. Itu Syekh Muhammad sebut. Dan Syekh Muhammad menegaskan lagi, cuba kita lihat seni bina Islam itu mereka pelihara sekarang. Sampai sekarang di Andalus Spanyol, seni bina Mamluk di India. Mereka tak sanggup rosakkan kerana mereka tak sampai ke tahap kesenian yang macam tu. Mereka tak boleh buat. Jadi seni yang untuk menjadikan itu seni,
bagi zaman moden di Eropah, kata Syekh Muhammad, hanya semudah, maknanya kita buat apa saja cakap itu seni, dan orang pun terima, oh seni. Tapi bila melihat tu tak ada roh kan. Ah, jadi itu saya, pengalaman dengan Syekh Muhammad baru-baru ni memang banyaklah, banyak yang saya baru tahu lah. Antaranya kelas yang diajar diwajibkan dalam silibus mereka ni dua mata pelajaran seni. Jadi seni apa? Pertama, uh, seni kaligrafi Islam, dan kedua dia mengajar seni geometri design. Jadi Syekh Muhammad ni designer juga rupanya. Syekh Muhammad juga designer. Dia banyaklah perkongsian yang baru saya kenal kan. Ah, logo pun dicipta oleh dia sendiri. Ah, jadi dekat situ, bagi orang yang ingkar, balik pada ini, orang yang ingkar ni memang mereka takkan terima kan. Mereka tak nak terima. Sedangkan kalau kata kita sentuh bab seni tadi, bab seni itu itulah kebenaran yang kita tak boleh lari. Manusia akan lebih, uh, kenapa kita nak travel pergi tempat yang cantik? Itu kan ciptaan Tuhan tu. Allah menjadikan tempat tu cantik menyebabkan kita senang, hati kita rasa tenang. Satu perasaan yang luar biasa bila kita pergi ke tempat macam tu. Pergi ke Jepun contoh kan, dengan uh, bukit-bukit, gunung ganang, kita melihat tu kita rasa ada satu perasaan tu. Sebab apa perasaan itu jadi seronok dan rasa suka tu? Sebab itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah memang sempurna. Ciptaan Allah. Sayangnya bila kita travel tak dikaitkan balik hal ni. Kita juga akan sama macam mana orang yang lain. Sama ada travel ke, belajar ke. Jadi keilmuan apa pun yang kita dapat dalam dunia ni mesti balik-balik kepada kebesaran Allah. Jadi kalau sekadar untuk membuatkan kita jadi orang yang pertama tadi ni dia tak nak terima langsung walaupun itu kebenaran, ataupun yang kedua dia dah terima tapi ada ragu-ragu sikit. Jadi dia menjadi biadab kerana keilmuan yang ada pada dia menyebabkan dia jadi angkuh dan sombong. Sikit je dia tahu dan dia tak terima habis pun. Tapi dia gunakan, dia canang habis perkara itu secara biadabnya menentang orang yang lebih alim daripada dia atau lebih tahu. Jadi yang itu bagi saya memang ini perenggan yang cukup baik kalau tuan-tuan perempuan nak tanda untuk baca balik perenggan ni. Kemudian disebut kepada siapa ditulis buku ini, kepada Amirul Mukminin Abu Faris lah. Yang ini kita boleh skip. Semoga Allah melebarkan naungannya kepada umatnya dan yang lemah berjaya mencapai cita-cita mereka. Alhamdulillah, amin, amin. Buku tersebut saya kirim ke perpustakaan. Sekiannya, saya pergi sampai ke bawah dengan pengawasan dan keutamaan Imam Mahmuli Farisiyah ini. Jadi dia berikan kitabnya ini untuk supaya diletakkan di Masjid Al-Qarawiyyin supaya mendapat perhatian dan dibaca ramailah. Dan ambil pada ayat yang terakhir itu di kedai-kedai buku semua tu, dan berasal dari tinta mata hatinya yang cemerlang lalu muncullah karya para sarjana. Jadi dia mengatakan bahawa dari kedai-kedai buku yang ditulis penulisan-penulisan daripada orang yang mempunyai mata hatinya yang tulus ke arah membawa ilmu itu berbalik kepada kebesaran Allah tadi, maka pastilah muncul lebih banyak lagi karya-karya sarjana. Kemudian dua lagi perenggan itu adalah doa beliaulah, semoga Allah menyebar luaskan kurnia agar kita syukur nikmat, memperbanyak kurnia rahmat. Kemudian yang di bawah maha suci Allah tempat meminta, semoga dia menjadikan amal perbuatan kita tulus ikhlas. Amin, amin. Tulus ikhlas ini sangat penting sekali. Kita di dalam apa jua amal perbuatan kita, ikhlas itulah yang nak kita uh, capai agar dia mendapat, maknanya pada sisi Allah itulah amalan yang sebenar-benarnya. Dah berubah, berada di Turki. Berada di Turki. Baik. Pendahuluan ni dalam buku bahasa Arabnya amma ba'du. Okey. Masuklah kepada amma ba'du. Itu tadi masih lagi prakata saja.
Okey, ini sudah masuk pada poin yang menarik. Kita ambil pada quote yang di atas. Kelebihan ilmu sejarah, analisis, ini tajuk. Analisis terhadap mazhab-mazhabnya, ulasan sepintas lalu tentang kesalahan yang dilakukan para sejarawan dan sebab kesalahan-kesalahan itu terjadi. Jadi beliau memulakan dengan kalau hari ini dalam penulisan tesis kita panggil apa? Literature review. Nak cari gap. Nak cari gap dia tu, nak cari mana yang kesalahan-kesalahan tu. Jadi dia buat literature review dulu. Ini dalam akademik kita pun macam tu. Kita kena tengok, maknanya itu yang tadi kata kena ada pengetahuan dulu. Macam mana kita nak kritik kalau kita tak ada pengetahuan tentang apa yang telah ditulis orang sebelum tu? Maka dia dah membaca tulisan yang terdahulu, kemudian dia berikan kritikan. Daripada situ dia akan nampak gap. Apakah yang patut disampaikan, yang diperbetulkan, nanti akan ditambah nanti. Kan? Tengok di sini. Suatu yang harus diketahui ialah sejarah itu adalah disiplin ilmu yang memiliki pelbagai pendekatan. Aspek penggunaannya sangat banyak. Tujuannya pula dapat dibeza-bezakan. Sejarah membuat kita faham hal ehwal suatu bangsa yang terdahulu kerana ia tercermin melalui perilaku mereka. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui biografi para nabi, sesebuah kerajaan, dasar raja-rajanya. Ia membolehkan sesiapa yang berminat meneladani contoh-contoh sejarah sebagaimana dalam bidang agama dan perkara duniawi. Untuk menulis satu sejarah ini, ia mengkehendaki, ini boleh gariskan, sumber yang banyak. Kemudian yang kedua, dan pengetahuan yang bermacam-macam. Sumber yang banyak, pengetahuan bermacam-macam ini, tuan-tuan puan-puan, ini antara kelemahan yang sudah berada di kalangan umat Islam zaman kini lah. Sebab zaman-zaman dahulu, khususnya ketika kegemilangan Islam di Baghdad, di Andalus, para ilmuwan ini, ulama' tu bukan tahu satu bidang saja. Yang itu yang dipanggil polymath. Polymath. P-O-L-Y-M-A-T-H. Polymath maksudnya dia ada pengetahuan pelbagai bidang. Jadi bila dia ada pengetahuan pelbagai bidang, memberikan satu bentuk pemikiran yang boleh disesuaikan menurut konteks lebih baik lagi. Kerana dia tahu dalam pelbagai pendekatan. Jadi dalam hal menulis sejarah juga, perkara yang sama patut ada. Ia memerlukan, disambung lagi, ia memerlukan agakan yang tepat. Disebut di sini agakan yang tepat. Assumption. Agakan yang tepat. Kenapa dia sebut agakan? Kenapa buat assumption di situ? Agakan yang tepat. Macam hipotesis ke kan, dalam tulisan kita sekarang hipotesis nanti akan dibuktikan. Dalam penulisan sejarah banyak sangat perkara yang bila you nak connect the dots banyak sama-sama. Jadi kamu terpaksa buat hipotesis andaian dulu sebelum mendapatkan bukti itu. Tetapi andaian ni memang paling mudah nak buat andaian, tu tak? Jadi seseorang yang tidak berdisiplin, dia akan buat andaian ikut suka dia. Jadi bila ikut suka dia, dekat situ andaian itu yang dimaksudkan tidak tepat. Agakan yang tak tepat. Agakan yang tepat ini bila mana mereka ada maklumat lebih banyak. Maklumat banyak, pengetahuan bermacam, membolehkan dia buat agakan yang tepat. Seperti kalau kata nak mengaitkan bangsa Melayu ini, berdasarkan satu hikayat mengatakan, katakan bangsa Melayu itu adalah keturunan Iskandar Zulkarnain. Sedap tak didengar? Sedap. Kan? Tetapi secara penulisan kita boleh terima itu, tetapi bukan kita maknanya menerimanya sebagai satu fakta. Masih lagi satu agakan yang perlu dicari. Kalau dari segi tempoh masa pun agak jauh, kedudukan geografi pun agak jauh. Maknanya dekat situ ada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu geografinya, ilmu tentang garis masanya. Sebab tu bila ada capaian kepada ilmu yang pelbagai ni, membuatkan kita lebih tepatlah agakan.
Kan? Kalau tuan-tuan perasan, kan dalam setiap kelas kita, kita akan banyak tengok peta. Ya, peta ni penting. Dalam sejarah, peta itu penting untuk memahami dekat mana kedudukan sesuatu tempat. Kerana fakta boleh lari. Saya akan tunjukkan nanti. Tak tahu sempat tak sempat kita. Ibn Khaldun sebut tentang fakta tu lari betul. Tetapi fakta itu diambil oleh ahli tafsir di dalam Al-Quran. Dalam mentafsirkan Al-Quran, dia ambil juga fakta yang sebenarnya Israeliat yang dibawa untuk menyedapkan cerita. Yang tadi cerita sedap tu. Cerita sedap ni senang buat. Tambah-tambah je. Jadi di sinilah memulakan disiplin kepada penulis ataupun pengkaji atau pencinta ilmu tadi untuk betul-betul berkehendakkan kepada sumber yang banyak, pengetahuan yang bermacam-macam. Disebut agakan yang tepat dan ketekunan. Dua poin ini, agakan yang tepat dan ketekunan. Ketekunan ni, siapa nak mengaku dia tak tekun? Ketekunan ini dalam mencari satu-satu hal, contoh kan, kita ambil satu message daripada WhatsApp, contoh kita dapat. Untuk menjadi tekun menyemak itu, bukan sekejap. Satu poin tu, kita nak pergi semak pula, ada tak orang dalam tulisan peta kerja, ada tak PDF semua kan? Jadi minta maaf kepada kalau ada yang bertanya pada saya, pandangan saya perlukan masa. Kalau saya dapat apa-apa video ke website ke apa kan, saya akan perlukan masa yang banyak, dan kalau saya tengah sibuk, kadang-kadang saya tak sempat. Sebab dia perlukan satu ketekunan juga. Dan ketekunan ini juga tidak dimiliki oleh ramai. Untuk kita menyemak kan. Kalau katalah orang bertanya tentang apakah masalah, apa isu sebenar kes Nick Helin, apa yang orang nak jawab? Apa yang orang nakkan jawapan pada saya? Mesti nakkan satu jawapan dah, terus faham. Tapi kalau saya bagi jawapannya adalah alasan penghakiman sebanyak 16 muka surat, nak baca tak? Jadi jarang kita mempunyai ketekunan itu. Penjelasannya Penjelasan pula mungkin bahasa perundangan juga kan. Jadi orang pun agak susah, dia perlu dipermudahkan. Dan itu yang cuba dibuat oleh Ibn Khaldun juga dalam memahami sejarah ni, dia cuba permudahkan juga kepada orang awam. Dan memang alhamdulillah memang berkesan, memberikan kesan kepada Eropah juga. Baik. Kemudian disambung lagi, mencari, menemui kebenaran, menjauhkan daripada ketersasulan dan kesalahan. Okey, kita pergi kepada perenggan seterusnya. Ramai ahli sejarah tafsir dan ulama terkenal telah melakukan kesalahan ketika menyampaikan hikayat-hikayat dan peristiwa-peristiwa. Hal itu terjadi kerana mereka mengambil dengan begitu saja tanpa memikirkan nilainya. Yang itu boleh gariskan tu. Mengambil dengan begitu saja tanpa memikirkan nilainya. Seperti yang Ibn Khaldun sendiri sebut di dalam prakata yang awal tadi, pada bulan lepas kita ada bincangkan, beliau ada mengatakan bahawa kritikan ini orang tak berani nak kritik penulis yang terdahulu ataupun ilmuwan yang terdahulu. Barangkali mungkin kerana kekurangan pengetahuan, kompetisi tu. Tetapi Ibn Khaldun sendiri memulakan dengan kritikan. Dan siapa yang beliau kritik, kita akan lihat nama-namanya adalah memang rujukan utama dari zaman ke zaman. Dan ada yang dikritik. Tetapi kena ingat, bila kita sebut kritik yang tadi, Ibn Khaldun juga sebut, yang dia kritik adalah pada point, bukan pada orang, bukan pada benda yang benar yang dah disampaikan. Jadi yang itu juga yang cuba dia tanamkan kepada kita sebagai pembaca. Kita perlu berbudaya begitu. Yang tak kita setuju, hanya pada yang tak setuju saja. Jangan pula kita palit sampai orang itu terus kita tolak. Ataupun apa yang benar yang disampaikan, ditolak. Kemudian dia menjelaskanlah apa kesalahan mereka ni. Tak periksa, tak selidik, menyimpang kebenaran. Pergi kepada perenggan seterusnya. Hal ini khususnya terjadi di waktu menghitung jumlah harta. Dia berikan contoh yang pertama. Dalam menghitung, dari segi bilangan, biasanya silap.
jumlah harta dan tentera. Melalui cerita-cerita itu dimasukkan maklumat tidak tepat dan dijadikan wadah untuk masukkan keterangan yang bukan-bukan. Oleh itu, ia harus dikawal dan diteliti melalui pengetahuan tentang fakta-fakta yang asas. Ini ulama pertama yang akan disebut Al-Mas'udi. Seorang yang memang cukup dikenali. Al-Mas'udi ini dikenali dengan, atau nama asalnya, nama penuhnya Al-Hasan Ali bin Al-Husain bin Ali Al-Mas'udi, lahir pada tahun 896 hingga 956. Kitab terkenalnya seperti mana dekat dalam slide ini, Murujuz Zahab wal Ma'adin. Kitab ini adalah bagaimana penceritaan ataupun kitab penulisan sejarah dari kisah penciptaan Nabi Adam sehingga kepada penghujung Abbasiyah. Kitab ini ada yang mengkritiknya kerana beliau berpandangan ataupun bermazhab Syiah. Ada pula yang mengatakan seperti Az-Zahabi menyebut beliau ini berpandangan Mu'tazilah. Jadi walau bagaimanapun ia menjadi satu sumber utama dalam pembicaraan tentang sejarah. Cuma tadi maknanya kena mengambil mana yang betul boleh diambil, mana yang tidak kita saring. Itu yang sebaiknya lah. Maka contoh yang pertama diberikan, Al-Mas'udi dan beberapa sejarawan yang lain melaporkan bahawa Nabi Musa telah menghitung tentera Israel di padang pasir Tih. Dia memasukkannya ke dalam hitungannya mereka yang berupaya membawa senjata, khususnya yang berumur 20 tahun ke atas. Kekuatan anggota yang dihitung ialah 600,000 orang atau lebih daripada jumlah tersebut. Dalam hal ini dia lupa untuk memastikan apakah Mesir dan Syria berupaya mempunyai kekuatan tentera seperti itu. Tiap-tiap kerajaan akan mempunyai jumlah tentera yang setara dengan wilayah yang dapat dipertahankan. Ya, baik. Maknanya dekat sini dia sebut apabila dia membaca 600,000 tu, tak logik 600,000. 600,000 ni banyak sangat sedangkan wilayah ni tak besar sangat. Jadi dia menimbulkan persoalan dalam diri dia, Ibn Khaldun sendiri. Ini macam tak logik. Dan antara isu sebab-sebab jadi hal begini adalah kelalaian sebahagian sejarawan yang mana dia mendengar cerita dan dia menukilkan terus. Dia tak datangkan persoalan. Betul ke 600,000? Kalau ikutkan, kalau 600,000 tu padat dah. Kawasan wilayah tak besar. Nah, baik. Jadi, perenggan yang seterusnya, suatu yang harus ni, kedua, ketiga, sampai muka surat belakang ini, perenggan ini saja adalah penjelasan oleh Ibn Khaldun bagaimana nak buat kiraan. Maknanya, perenggan yang selepas ini, yang pertama, yang kedua itu, beliau menyebutkan kalaulah tentera itu banyak sangat, jumlah tentera sebanyak itu akan menyulitkan pergerakan. Susah nak bergerak kalau banyak sangat. Dia dah rapat-rapat begitu. Kemudian, yang ketiga, perenggan ketiga, beliau mengatakan, Parsi itu lebih besar daripada kerajaan Bani Israel. Tetapi Parsi juga hanya mempunyai tentera sebanyak 120,000. 600,000 baginya tak logik. Bagi Ibn Khaldun ini adalah sesuatu yang tidak logik, jadi dia semak lagi. Mana kat sini ada keilmuan apa? Geografi juga. Keilmuan geografi, kan? Keilmuan perbandingan. Maknanya kena banding Parsi, kuasa yang besar zaman yang sama, tapi kenapa Parsi 120,000? Jadi secara bilangan itu dia tidak logik. Anehnya jumlah tentera Parsi tidak sampai sebanyak itu. Itu adalah perenggan yang terakhir. Kita tak baca semualah. Masuk ke surat sebelah. Oleh itu sekiranya Bani Israel mencapai jumlah sebesar itu, pasti daerah di bawah pemerintahan mereka akan menjadi lebih luas. Dia kata begitulah. Okay, baik, kita tak perlu baca yang itu. Kemudian dia kata, yang lebih jelas melalui ahli-ahli tahqiq, maknanya para ulama yang boleh apa nama ni, mentahqiq ini apa dalam bahasa Melayu kan? Menganalisis, mengesahkan, mengesahkan sama ada fakta-fakta itu benar atau tidak tu. Mereka
mengatakan ada jarak waktu merenggang antara Musa dan Bani Israel 4 keturunan. Jadi dalam perenggan ini adalah perenggan bagaimana Ibn Khaldun mengatakan dalam tempoh 4 generasi tak mungkin dapat 600,000. Jadi, tak mungkin. 4 generasi saja. Jadi ketenteraan masyarakat pun tak akan sampai 600,000. Jadi suatu yang tidak logik secara ha. Ha. Betul. Numbers ni macam seperti para penceramah pun kadang-kadang kita ingat-ingat lupa nombor. Jadi bila bercakap kadang-kadang tertambah. Betul terjadi. 15,000 ke? Oh, terus 20,000 je. Bundarkan saja. Sebab tak berapa pasti 15 ke 17,000. Ada memang sebahagian yang bukan sengaja ataupun ada yang sengaja terbiasa. Tapi itulah bagi mereka kalau tuan-tuan perempuan menjumpai seorang penceramah yang lebih baik yang memang akan menyebut dan mengingati dengan baik, Alhamdulillah itu lebih baik. Tapi kalau dengan saya, kadang-kadang saya pun terlupa. Jadi sebab itu saya perlukan slide untuk mengingatkan saya tentang nombor-nombor ni, itu utamanya. Dan nombor-nombor ni, hatta nombor yang saya dapat tu pun daripada tulisan-tulisan yang saya pun tak semak juga. Saya hanya menukilkan. Tapi Ibn Khaldun, dia tak nak menukilkan saja, dia melihat pula perbandingan tu supaya adakah ianya logik. Jadi kalau tidak, maka dia menolak pandangan itu. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Panjang ni daripada atas ni. Perenggan ni, sejarawan beranggapan bahawa jumlah tentera itu adalah yang hidup di masa Nabi Sulaiman dan para pengganti sesudahnya. Sekali lagi, ia tak mungkin dapat diterima sebab antara Sulaiman dan Israel hanya dibatasi 11 generasi. Jadi walaupun ada pandangan yang mengatakan daripada zaman Sulaiman sampailah zaman Bani Israel ini 11 generasi pun takkan dapat 600,000 pada pandangan beliau. Jadi bagi beliau, tengok pada 1/3 perenggan yang terakhir, perenggan pertama tu, 1/3 tu dia ada ayat yang dimulakan dengan suatu pernyataan pasti. Di dalam Israiliyat menyebutkan bahawa tentera Sulaiman hanya berjumlah 12,000 orang. Maknanya dalam satu pernyataan dari sumber Israel ataupun sumber Yahudi ini pun menyebutkan tentera Sulaiman, Nabi Sulaiman hanya 12,000. Kalaupun nak mengambil pandangan Israiliyat pun 12,000 je. Dan kudanya berjumlah 1,400 seperti mana yang ditambahkan di istana. Maklumat tersebut boleh diterima benar. Kalau kata ambil daripada Israiliyat, sumbernya menyebut 12,000, logik dan bolehlah kita terima sebagai benar. Maklumat daripada sumber yang tidak harus dipercayai sebagaimana yang berlaku di kalangan umum tidak wajar diberikan perhatian. Jadi maknanya 600,000 tadi tu tak perlulah kita bagi perhatian. Cerita tentang kehebatan tentera itu, kalau diceritakan kehebatan tentera Nabi Sulaiman 12,000, sekurang-kurangnya ada sumber Israiliyat. Sekurang-kurangnya ada sumber itu dan secara logik. Tetapi kalau yang tadi 600,000 bagi beliau perlu tolak. Kemudian diteruskan lagi beberapa contoh-contoh yang lain dalam perenggan seterusnya yang memang sengaja dilebih-lebihkan bilangannya. Disebut di sini. Apabila seorang pembicara pada sesuatu zaman ingin menggambarkan tentang jumlah tentera suatu kerajaan, atau apabila mereka bercakap tentang tentera Islam atau Kristian, atau ketika hendak menggambarkan hasil mahsul dan jumlah wang yang dibelanjakan, apa yang dilakukan oleh orang berada dan kaya, semua itu didapati bagai sengaja dilebih-lebihkan. Biasanya bila kita cerita tentang tentera Muslim lawan tentera Yahudi, tentera, jadi pada bilangan-bilangan itu biasanya ada berlaku berlebih-lebihan untuk menceritakan, menggambarkan kekayaan Kesultanan Melayu Melaka. Kekayaannya, tengok saya dah tak ingat dah. Disebut di dalam catatan Portugis,
kapal Flor de Lama yang dibuatkan replika di Melaka itu, dia membawa harta-harta Melaka dengan emas, ada bilangan dia penuh, berapa berapa tan dan sebagainya. Bilangan-bilangan itu pun maknanya boleh jadikah bilangan itu nak menunjukkan kehebatan banyaknya diambil, jadi bilangan itu mungkin tak tepat. Ha. Jadi bilangan-bilangan itu biasanya boleh yang banyak yang didapati sengaja dilebih-lebihkan. Dan nanti kita akan lagi kita pergi ke depan, ke belakang nanti, kita akan dapati hal-hal ini berlaku ketika mana suasana masyarakat Islam pun dalam kucak-kacir. Kita sudah mula mengikut kerana Syiah sudah mula berkuasa dan Syiah mempunyai budaya mereka suka melebih-lebihkan juga. Jadi termasuk dalam penulisan. Jadi untuk menyaringnya itu dah jadi maknanya memerlukan keilmuan yang tinggi lah. Maknanya kalau orang awam kita baca mungkin kita turut terima. Mungkin kita turut terima. Kemudian perenggan yang seterusnya yang terakhir di bawah tu yang mengatakan, saya ringkaskan saja, bahawa ia menyatakan seseorang yang gagal mengamalkan kritikan peribadi akan kesilapan sendiri, ya, dia akan menjadi lebih tidak adil lah di dalam membuat penulisan ataupun dalam dia membuat penyelidikan. Sebab kritik diri sendiri pun dia tak berani. Oh, Ibn Khaldun kata kita sendiri kena kritik diri kita balik. Maknanya kita, maksudnya dekat situ muhasabah lah. Kita, mungkin kita berani untuk kritik orang, tapi kritik diri sendiri, satu yang jarang mungkin dibuat untuk oleh diri kita sendiri. Kalau orang lain kritik kita, ada masa mungkin kita boleh terima, ada masa juga kita rasa angkuh, kita rasa tak, aku tak macam itu. Tetapi yang lebih benar adalah kita kritik diri kita. Kita akan terimanya kerana kita sendiri yang menilai. Jadi mereka yang boleh mengkritik diri mereka sendiri, mereka itu adalah yang lebih adil di dalam memberikan penilaian kepada yang lain. Jadi itu itu yang ditekankan juga. Nak kritik diri sendiri. Okey. Dia kita retrospektif lah. Maknanya apa yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. Apa jugalah dalam bentuk amal ke perbuatan kita. Kita tengok dekat mana yang kesilapan yang kita dah buat. Dan kita kena mengakui itu adalah satu kesilapan dan kemudiannya kita bertaubat minta maaf. Maknanya dekat situ yang kita selalu sebut pasal taubat nasuha lah. Kita taubat nasuha. Itu secara amal. Kalau yang lainnya, mungkin kesilapan kita terhadap orang, kita telah berlaku tidak jujur kepada sesiapa, ataupun kita sendiri pernah mengguriskan hati orang yang bila kita semak balik, sebenarnya aku yang salah. Tapi aku tak minta maaf pun kat dia. Jadi bila kita kritik diri kita dalam keadaan tu, membuatkan kita sedar kita buat silap. Jadi kita akan pergi cari balik orang tu, minta maaf. Jadi orang yang rajin untuk mengkritik diri mereka ni, muhasabah kita panggil, mereka inilah yang akan, satu, ingat tadi disebut pencinta kedamaian. Diri sendiri akan tenang. Kemudiannya dia juga akan menambahkan kedamaian antara sesama manusia juga. Jadi kalau itu berlaku mana secara majoriti masyarakat gitu, memang kita dapat menggambarkanlah bagaimana kehidupan zaman Nabi itu. Para sahabat dia berpesan-pesan. Kemudian bagaimana kalau mendengar cerita daripada Nabi, pesan Nabi, menangis. So ketika itu dia retrospektif. Dia mengkritik dia, aku pernah buat inilah silap Sayyidina Umar yang telah membuat patung dengan kurma kan. Kemudiannya dia makan. Kan ada satu ketika dia ada masa dia ketawa, rupanya dia teringatkan pasal kenapa aku makan sedangkan itu Tuhan kan. Dan ada masa dia menangis kerana pernah membunuh anak perempuan kan. Jadi dia teringat, retrospektif itu membina diri kita sebenarnya. Jadi kita jangan rasa nak sampai ke tahap tu. Lazim dia nak manusia ni. Dia mencari salah orangnya. Betul.
Betul, mencari salah orang mudah sebab apa? Sebab mata kita melihat ke sana. Yang nak masuk ke dalam badan kita ni, mata ni, mata hati ni. Okey, kita bagi satu uh, uh, misal, contoh. Katakan kita berbuat sesuatu di tempat ini, ni ada CCTV contoh, ada CCTV. Kalau kita tak tahu CCTV, dengan ada CCTV, mana lebih kita jaga sikit amal kita atau perbuatan kita? Ada CCTV, betul? Andailah kita tak tahu ada CCTV, tapi pergerakan kita, mungkin waktu itu kita buat silap, kita keluar, kita tak tahu, kita sendiri tak rasa kita buat silap. Kita tak rasa ketika kita buat silap. Tetapi kalau ditayangkan video CCTV itu, baru kita nampak buruknya perangai kita waktu tu. Mana nak kata, kita lebih mudah tengok yang di depan mata kita yang lain. Kita tak tengok diri kita. Kerana perbuatan yang kita buat ketika itu, kalau mengikut apa nama ni, saya waktu kecil dulu saya selalu teringat ni Dr. Fadilah Kamsah. Waktu saya pergi motivasi dia, dia kata tentang orang yang berbuat silap, orang yang berbuat jahat ini waktu saya kecil tu, waktu sekolah rendah. Memang saya pegang, saya teringatlah pesan dia tu. Beliau kata ketika kita buat silap, kita tak sedar kita buat silap. Tetapi ketika orang lain yang buat silap, kita tahu itu silap. Dan sebab itu kita lebih mudah pandang kesalahan orang berbanding kesalahan kita. Sebab kita macam mana kita nak sedar kita nak sedar kesilapan tu? Sebab kita tengah tak sedar. Jadi berhati-hatilah dalam mengkritik ataupun kita memarahi sesiapa pun, biar berpada-pada. Jangan melampau-lampau. Sebab ketika kita kritik ataupun kita memberikan ulasan terhadap orang lain, kita tengah sedar yang itu dia buat tu salah. Tetapi yang kita buat salah ni, kita tak sedar. Maka sebab itu retrospektif tadi itu, kita buat muhasabah itu adalah macam mana kita patah balik ketika kita sedar. Bila kita sedar dah duduk nak sebelum tidur, terbayangkan, oh pagi tadi ni aku, makcik ni minta sedekah RM1. Aku halau gitu dia. Waktu kita halau, kita tak perasan. Sebab kita tengah nak makan roti canai sedap ni. Jadi, apa fikir macam tu. Tapi kalau kita tengah sebelum tidur, kita tengah dalam keadaan sedar, kita nak muhasabah, kita akan dapat rasa, oh aku salah. Ha. Jadi itulah sebahagian daripada perkara yang ditekankan oleh Ibn Khaldun, kritikan peribadi akan kesilapan sendiri, ya, membolehkan, mengendakikan orang itu menjadi orang yang sederhana, wasatiyah. Ya. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Pergi perenggan yang terakhir di bawah. 22. Ini dia nak menutuplah kisah tentang Bani Israel tadi. Disebut adalah benar bahawa pergerakan adalah suatu yang munasabah, tapi tidak satu pun berlaku dan tiada diperlukan. Adalah benar juga bahawa tiap-tiap kerajaan mempunyai pasukan tentera tertentu, tapi Bani Israel pada mulanya bukanlah pejuang-pejuang dan tidak ada kerajaan. Maka bilangan mereka meningkat sekian banyak supaya mereka berkuasa di bumi sebagaimana Allah janjikan, dan wilayah Allah tetapkan kepada mereka. Semua itu adalah keajaiban. Allah memandu kepada apa yang benar. Jadi maknanya bukanlah kerana mereka itu hebat, tetapi Allah memberikan generasi mereka berkembang kerana kehendak Allah, bukan kerana mereka itu memang orangnya mempunyai kerajaan yang kuat dan merupakan pejuang-pejuang untuk berperang dengan yang lain lah. Okay. Kemudian yang kedua, ini ada seorang lagi. Yang ini di mana Al-Waqidi ni? Tak apa, kita tengok yang ini dulu. Saya dah skip ke ni Oh, betul. Baik. Kemudian muka surat 13, sejarah tentang At-Tababi'ah. 23, sorry.
Sejarah tentang At-Tababi'ah. At-Tababi'ah ini siapa? Hmm? At-Tababi'ah raja-raja Yaman dan Jazirah Arab seperti mana yang dikisahkan secara umum. Maknanya orang tahu dah. At-Tababi'ah ini adalah kaum Tubba. Pernah dengar kaum Tubba? Eh? Dipanggil Tababi'ah. Raja daripada Yaman di Jazirah Arab. Sebahagian daripada contoh betapa tidak benarnya apa yang disampaikan oleh para sejarawan itu. Dikatakan daripada kediaman mereka di Yaman, orang-orang At-Tababi'ah ini telah menyerang Ifriqiyah. Kita akan lihat di mana Ifriqiyah dalam peta nanti. Dan masyarakat Barbar di negeri Maghribi. Mereka asal Yaman. Maknanya kaum Tubak ini berasal dari Yaman. Kemudian mereka pergi sampai ke Ifriqiyah menyerang masyarakat Barbar. Dikatakan Afrikus Ibnu Qais Ibnu Syaifi adalah di antara raja mereka yang awal yang hidup zaman Nabi Musa, dikatakan telah menyerang Ifriqiyah. Dia menyebabkan berlakunya pembunuhan beramai-ramai ke atas bangsa Barbar. Dialah yang menggelar mereka itu bangsa Barbar ketika dia mendengar mereka berbicara sesuatu yang tidak dia mengerti. Lalu bertanya apa yang dimaksudkan dengan perkataan Barbara. Dari situ, perkataan itu wujudlah nama Barbar terus dikekal sebagai Barbar. Ini disebut oleh Ibn Khaldun. Ini adalah maklumat yang biasa diketahui ramai. Inilah ceritanya. Ketika dia meninggalkan Maghribi, sambung lagi, dia memerintahkan agar beberapa kabilah Himyar. Ini satu lagi nama kabilah. Satu nama kabilah Himyar ditempatkan di sana. Bangsa itu tinggal di daerah tersebut dan bercampur gaul dengan penduduk aslinya. Keturunan mereka adalah Sanhajah dan Kutama. Jadi dekat sini kita ada mengenal satu kabilah yang namanya Himyar. Ya. Himyar ini asal dari Yaman tadi. Kerajaan Tubak tadi, kabilah mereka nama Himyar. Mereka pergi sampai ke Yaman, serang Afrikia dan meninggalkan sebahagian pada orang bangsa Himyar itu di Maghribi. Dan daripada keturunan mereka ada bangsa Barbar yang dikenali sebagai Sanhajah dan juga Kutama. Ini menyebabkan At-Tabari. Ini tuan-tuan puan-puan. Kita lihat ini semua memang ulama yang besar. At-Tabari, Al-Jurjani, Al-Mas'udi, Ibn Kalbi dan Al-Bili berpendapat Sanhajah dan Kutama adalah berasal dari bangsa Himyar. Okey. Yang di bawah itu saya tak perlu bacakan. Saya tunjuk pada slide. Disebut di dalam surah Ad-Dukhan ayat 37 tentang kaum Tubak ini. Ahum khairun am qaumun Tubba. Nampak tu? Di situ. Walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Bagaimana Allah menceritakan kaum Tubak ini dia kufur. Dia kufur. Dan orang terdahulu daripada kaum Tubak ini di kawasan yang sama juga kufur. Semua itu telah dibinasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Innahum kanu mujrimin. Jadi Ibn Khaldun mengatakan Himyar tak ada kena-mengena dengan Barbar. Sedangkan kisah ini diceritakan oleh banyak ahli tafsir. Himyar tiada kena-mengena dengan Barbar. Dia adalah dua bangsa yang berbeza. Sanhaja atau juga dikenali sebagai Zinaga atau sekarang ini dipanggil Zinaga, bukan Himyar, tak ada kaitan dengan Himyar. Satu lagi yang disebut Kutamah tadi juga yang hari ini dikenali sebagai Kabili, bukan Himyar. Bukan daripada Himyar. Jadi kisah ini adalah satu kisah yang diperturun dan dinukilkan saja tanpa menyemak dari segi sejarahnya. Di mana tempat lokasi Himyar? Kerana Himyar ini sudah dihancurkan. Mereka tidak sampai ke situ. Kita tengok peta sekarang. Kedudukan Himyar. Himyar ini zamannya adalah 110 sebelum Masihi sampai 525 Masihi. 600 tahun. Kerajaan mereka dipanggil Himyaric. Himyaric Kingdom. Pernah dengar? Kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini
berada di sini. Ya. Di sebelah Yaman, sebelah Yaman. Diperintah oleh raja yang beragama, pada asalnya mereka ni agama monoteism lah, agama tauhid juga, yang dipanggil dalam perkataan kaum sebelumnya. Ini dia ada satu, Himyar ini lokasi dia di sini, dan lokasi sebelumnya situ ada satu kuasa yang juga ada di dalam Quran, ada surah dalam Al-Quran, kaum Sabak. Jadi kaum Sabak ini telah, maknanya kalah di tangan Himyar. Dan kaum Sabak itu kalau diikutkan ataupun dalam perkataan Sabak yang awal, bahasa mereka, agama awal mereka itu dipanggil Rahmanism. Rahman, agama Tuhan yang satu, yang maknanya memang diutuskan Nabi dan memang mereka mengikut yang sama, tapi kemudiannya mereka terseleweng. Kemudian datang ajaran Yahudi, Himyar ini, kemudiannya ikut Yahudi tetapi tak ikut sepenuhnya. Jadi kisah ni dia lebih kurang macam kita dalam Melayu. Ingat tak? Bila kita cerita Melayu dulu, mereka juga ada satu faham monoteism. Walaupun ada sebahagian mengatakan mereka faham, apa ni? Animisme. Tetapi ada satu faham yang memang ada Tuhan yang satu. Tapi kemudiannya menyeleweng. Jadi bila datang Hindu, dia ambil Hindu. Tapi tak sepenuhnya. Datang Buddha, ambil juga. Tak sepenuhnya sebab apa? Sebab dia tak menepati nenek moyang dia yang percaya pada monoteism, satu Tuhan dia. Jadi mereka tak boleh terima sepenuhnya. Sehinggalah bila datang Islam, kalau macam dalam kes mereka ni, datangnya Kristian dulu. Dan mereka mengikut juga agama Kristian, Himyar ini. Dan akhirnya bila datang Islam, mereka juga antara yang awal memeluk agama Islam. Raja mereka ini, keturunan mereka lah. Bukanlah bukanlah kingdom ini dah mati 525. Jadi sebelum Nabi lagi. Tetapi selepas daripada itu, bangsa mereka itu antara yang awal juga memeluk agama Islam lah. Zaman kaum Sabak. Ratu Balkis, betul. Ha, sebab itu kadang-kadang orang persoalkan kan, agama Islam ni baru lagi dia. Ini antara hujah yang dibawa oleh bukan Islam. Agama Islam baru lagi. Sebelum pada ni mana ada agama Islam. Jadi bagi dia agama yang baru, tak, maknanya lebih baik lagi kita ambil yang lebih awal. Dia nak macam tu. Sedangkan kalau dalam pandangan, ataupun kita katakan, pendekatan yang dipegang oleh Said Naqib Al-Atas, dia tak meletakkan Islam itu dengan maksud agama Islam yang baru. Islam itu adalah submission. So the submission itu memang daripada Nabi Adam. Submission yang diajar adalah submission to the only one God. Submission tu. Jadi nama Islam itu pelabelan pada penghujung, menamakan. Tetapi ajarannya sejak pada Nabi Adam. Itulah dia, untuk mengajak manusia submit to the oneness of God. Itu. Jadi memang itulah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman ke nabi-nabi, para nabi yang sebelum itu juga. Jadi yang itu yang kemudian dikenali sebagai monoteism dalam bahasa moden. Tuhan yang satu itu kan monoteism. Jadi sebelum zaman ini, kaum Sabak juga di kawasan sebahagian daripada Yaman ini. Kaum Sabak 1200 tahun sebelum Masihi, permulaan kingdom mereka, kerajaan mereka sampai 275 Masihi. Kemudian baru disambung dengan Himyar yang dapat menguasai keseluruhannya lah. Sabak, satu lagi dalam Al-Quran ada Sabi'in. Itu lain. Satu sin, Sabak. Kaum Sabak. Sabi'in adalah mereka yang telah keluar daripada agama nenek moyang. Sabi'in ini. Sabi'in ini juga dibincangkan. Ada tak saya masukkan dalam ni? Ada. At-Tabari ada menyebut kalau Sabi'in ini adalah jamak kepada Sabi. Iaitu orang yang membuat agama baru di luar agama yang dia ikuti sebelumnya. Maknanya nenek moyang. Jadi zaman itu, seperti mana Abu Lahab, dia mengatakan Nabi itu Sabi, bawa agama baru.
Sedangkan agama nenek moyang dia yang betul. Dia ikut yang itu. Jadi digelarkan orang ini sebagai as-sabiin. As-sabiin ada dalam Al-Quran kataan as-sabiin ini yang mana sebahagian daripada mereka yang keluar tu memang dia masuk Islam. Maknanya mereka ini mengikut ajaran tauhid. Ada sebahagian yang keluar jadi orang yang tidak mengikut agama tauhid. Ibn Qayyim yang meletakkan perbezaan itulah. Ada yang ikut dipanggil Sabi'ah Hanifah, satu lagi yang dipanggil Sabi'ah Musyrikah. Jadi dia sama ada dia dia dah meninggalkan agama nenek moyang tetapi dia masih lagi menyimpang. Dia tak mengikut. Jadi yang itu beza ya. Satu sabak, satu sabiin. Okey. Kemudian kita tengok di sini di mana lokasi Ifriqiyah. Di situ. Jadi lokasinya sendiri bagi uh, Ibn Khaldun tidak tidak masuk akal untuk dia menguasai kawasan yang begitu jauh. Sedangkan tidak ada langsung rekod dalam perjalanan itu. Semua perjalanan itu tak ada rekod. Tapi kisah itu ada. Dia menguasai Afrika. Itu kisah yang popular. Tetapi kawasan dalam perjalanan dia menguasai, dia lawan siapa, dia bawa tentera, apa semua tak ada. Ada adalah satu yang mustahil dalam peperangan itu dia tidak mengalahkan sempadan dia dulu. Dia terus boleh mengalahkan kawasan Afrika. Jadi bagi Ibn Khaldun menolaklah pandangan ini yang dia jelaskan begitu panjang dalam muka surat 23, kemudian sampailah ke 24 itu perenggan yang paling atas. Malah dia kata di China mereka tinggalkan juga kabilah Himyar. Jadi cerita tentang kabilah Himyar ni timur dan barat ada. Mereka telah menetap di negeri ini hingga hari ini, manakala saudara mereka ketiga adalah diceritakan tentang pecahan saudara mereka yang berpecah pergi ke tempat lain-lain. Perenggan yang kedua, ini tuan-tuan dan puan boleh tandakan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kesemua maklumat ini jauh daripada kebenarannya. Ia berakar tunjang pada andaian yang tidak beralasan dan banyak silapnya. Ia lebih kepada pengisahan seorang tukang cerita sahaja. Maksudnya ada seorang tukang cerita, seorang dapat diteruskan. Ya. Yang ini perkara biasa juga. Sebahagian daripada penulis travelog. Travelog yang mereka dapat menceritakan satu tempat ke tempat yang lain. Saya tak ingat namanya. Saya tak berani nak sebut siapa namanya sebab saya tak ingat. Uh, tetapi berlaku beberapa perkara yang selalu terjadi juga di dalam penulisan sejarah tentang satu tempat yang sebenarnya dia tak sampai tempat. Tetapi macam mana dia cerita, macam mana dia boleh tulis? Sebab dia dengar daripada pedagang yang baru balik daripada sana. Jadi pedagang itu yang menceritakan. Dan apabila pedagang itu menceritakan, dia catat. Dan dia tidak ada keupayaan untuk menyemak pula. Kan? Jadi penulisan begini bagi Ibn Khaldun, dia tawakuf, dia tak terima pada ini. Kerana dia tidak mengesahkan. Jadi ada nanti, saya ada satu buku terjemahan bahasa Arab tentang perjalanan wakil Abbasiyah dari Iraq sampai ke China. Dalam cerita itu macam-macam cerita ada. Antaranya pokok yang menumbuhkan wanita. Pokok yang menumbuhkan wanita, ada anak gadis. Pokok, tapi buahnya adalah anak anak gadis. Perempuan yang tergantung-gantung. Jadi cerita tu nampak misteri, ajaib. Yang itu perlu disemak juga. Kemudian kisah-kisah bagaimana ada satu kisah juga di mana Imam Mahdi sudah duduk di dalam satu pulau. Pulau tu tak boleh dijejaki oleh orang orang awam. Dia diliputi kabus. Perlu mendapat macam izin dan sebagainya. Ini kisah daripada Syiah sebenarnya. Pun dimasukkan juga di dalam tulisan-tulisan travelog. Mencerita tentang Pulau Putih ke tak salah. Tapi bukan Batu Putih kita lah. Bukan Pulau Batu Putih kan. Uh, Pulau Putih dengan Pulau Hijau kata Ustaz saya.
Nanti kita akan sampai pada bahagian-bahagian tu kita akan ceritalah. Jadi kesemua maklumat ini biasanya penceritaan tukang hikayat, pencerita. Kemudiannya sampai tulis saja, dinukilkan. Maka penukilan ini adalah suatu yang tidak wajar lah. Kemudian dia teruskan tentang kalaulah mereka pergi sampai Maghribi, ini perjalanan ni. Diterangkan dalam perenggan ini. Jadi isu pertama, dia kata bangsa lain dalam perjalanan itu ada banyak bangsa lain. Tak disebutkan pun dalam rekod ni. Pergi menyerang Afrika dalam perjalanan, ada banyak bangsa lain dia akan jumpa. Bangsa Kanaan, dia akan jumpa bangsa Amalika, bangsa Kipti, Mesir kan. Tak ada pun. Jadi bagaimana boleh tiba-tiba muncul di Afrika? Satu yang tidak wajar. Kemudian yang kedua, jaraknya sangat jauh. Ini dalam perenggan yang keempat, dia menerangkan tentang jaraknya yang jauh ini. Memerlukan bekalan, makanan yang banyak. Rumput untuk ternakan yang banyak. Tetapi tidak ada rekod langsung menceritakan hal itu. Ataupun tidak ada rekod yang menceritakan bangsa Himyar ini merosakkan tanaman orang untuk ambil. Untuk makanan mereka, merampas. Ataupun ternakan mereka dicuri oleh bangsa Himyar. Kerana mereka perlukan makanan kan. Tak ada pun langsung dekat Egypt tu. Kat laluan-laluan dia nak pergi tu tak ada pun kisah ini. Yang ketiga, dalam perenggan yang kedua akhir, dalam muka surat 24 itu, mengatakan melewati wilayah asing dengan mudah. Maknanya tak logik ni. Macam mana mereka boleh gerak tanpa ada penentangan? Tidak ada satu rekod. Kemudian yang terakhir, fakta tidak diketahui orang tempatan. Tu, perenggan yang terakhir. Lembah pasir yang dianggap tidak mungkin boleh dilalui itu tidak pernah sebut di Maghribi. Dalam rekod mereka ada lalu satu lembah pasir. Lembah pasir menceritakan bangsa Himyar ini pergi untuk menyerang Ifriqiya. Dia kata lembah pasir ni tak mungkin boleh lalu, tapi mereka dapat lalu. Tapi bila dia semak, tak pernah orang Maghribi kata ada lembah pasir macam tu. Jadi kisah apa ni? Kisah apa yang dibawakan? Padahal Maghribi banyak dilalui orang ramai. Tempat laluan pedagang, jalan-jalannya sudah dijelajahi oleh para pengembara dan penjahat di sepanjang masa. Disebabkan ia suatu yang luar biasa, maka hal itu amat cenderung untuk diceritakan. Maknanya kalaulah lembah pasir berdengung, yes. Mungkin cerita Piramli itu pasir berdengung tu, lembah pasir itu ada, pasti orang lain pun cerita. Sebab ini tempat laluan orang biasa pergi ke Maghribi, tetapi tak diceritakan. Dan poin yang terakhir berkenaan dengan maklumat itu tidak benar apabila perenggan yang seterusnya dalam 25, nombor 2 tu, dalam hal serangan dilakukan oleh Tubak ke atas negeri timur dan tanah Turki, malah mereka sebut sampai ke Turki tau. Kalau baca lebih satu-satu tadi akan jumpa mereka pergi sampai Turki juga. Dia harus diakui bahawa barisan pergerakan dalam pengetahuan itu haruslah lebih luas. Jaraknya pula sesungguhnya lebih jauh. Dan bangsa Parsi dan Rom pasti akan menghalang mereka. Itu bangsa yang lebih kuat lagi pada mereka. Pun tidak ada disebut untuk mereka sampai. Tak ada laporan menyebut bangsa Tuba'ah ini menguasai negeri Parsi dan juga Byzantium. Byzantin, apa yang disebutkan adalah serangan yang mereka lakukan ke atas bangsa Parsi yang Bahrain dan sekian perbatasan yang umum. Jadi ceritanya bertemu Turki, kenalah kalau nak pergi Turki kena lalu wilayah Parsi, wilayah Rom. Pun macam senang dia pergi Turki. Jadi di situ banyak sangat poin-poin ataupun fakta-fakta yang diragui. Bagi Ibn Khaldun, maka dia tinggalkan fakta-fakta ini. Maka jelaslah tentang, dan semua pengesahan mengenai peperangan ke timur dan ke tanah Turki adalah suatu yang lucu dan tidak berasas. Ibn Khaldun kata ini buat lawak je lah ni. Satu cerita yang tidak ada asasnya. Dan kita pun sudah sampai kepada pengakhiran kelas kita.
kita habiskan tentang poin yang terakhir di situ, atau perenggan yang terakhir. Kalaupun maklumat itu diterima sebagai benar, okey. Dia kata kalau dia tak terimalah, baginya tidak berasas. Tapi kalaupun diterima sebagai benar, bahagian-bahagiannya yang tertentu tetap akan diragukan. Maknanya kalaupun orang nak terima cerita ni, kena tengok pula, semak satu-satu pula lagi. Pasti ada yang diragukan. Ya. Selanjutnya, maklumat itu akan dirasa sesuatu yang meragukan kerana cara penyampaian itu dirasakan tidak tepat dalam hubungannya dengan Yathrib, Aus dan Khazraj. Banyak lagi kaum-kaum yang lain. Ibn Ishaq menyatakan bahawa Tubba yang terakhir berjalan ke arah timur menuju Iraq dan negeri Parsi. Namun serangan bangsa Tubba'ah ke negeri Turki dan Tibet atau China tadi tidak dapat diterima apabila dihadapkan kepada fakta yang lebih kuat. Penegasan fakta-fakta seperti itu tidak harus dipercayai. Dan ini boleh garis, tuan-tuan dan puan. Semua maklumat harus diselidiki dan diperiksa dengan norma-norma yang wajar. Maknanya, apa saja maklumat yang kita dapat, kita kena semak dengan paling tidak kebiasaan keadaan ketika itu, zaman itu. Norma-norma yang wajarnya. Jadi kesannya apa yang kelihatan sangat indah itu akan musnah. Yang cerita gempak-gempak, seronok-seronok, hebat-hebat tu, kalau kita tengok dengan kewajaran zamannya, itu tidak wajar. Kemungkinan ada yang tidak wajar. Saya bagi satu contoh, pernah viral satu WhatsApp menceritakan tentang asal-usul songkok. Songkok Melayu ini, yang kisahnya adalah berkait dengan seorang tua orang Melayu berada di Mesir. Kemudian bertemu dengan seorang bekas tentera lama, orang tua Mesir. Dia tengok orang Melayu ni pakai songkok. Jadi dia kata, kamu tahu tak apa yang kamu pakai ni? Cakap, setahu saya kami panggil songkok lah. Dia panggil Palansuah je lah. Palansuah. Dia kata, bukan, itu lebih lagi daripada itu. Ini kisah ni viral satu ketika dulu. Lebih lagi daripada itu. Sebab songkok ini sebenarnya adalah songkok tentera Muhammad Al-Fatih yang membuka kerajaan, membuka Konstantinopel. Kemudiannya diceritakan lagi bahawa songkok ini dipakai oleh tentera-tentera Osmaniyah juga nantinya dan sebagainya. Maknanya nak kata yang gaya kita ini adalah gaya yang pertama tentera Osmaniyah, tentera apa nama ni, Al-Fatih, sebelum daripada mereka menguasai Konstantinopel. Indah tak cerita ni? Memang seronok dengar cerita tu. Jadi bila kita baca, kita seronok, kita pun share. Tapi bila kita semak di dalam catatan rekod-rekod Uthmaniyah yang cukup lengkap, Uthmaniyah mempunyai rekod yang banyak, yang lengkap. Dan mereka ada headgear, buku tentang headgear, pakaian ni. Kita tak jumpa pun. Sultan Al-Fatih, tentera-tenteranya tidak berpakaian macam ini pun. Tidak ada songkok pun. Bentuk macam ini pun tak ada. Bentuk yang lebih unik lagi. Yang boleh kita katakan mirip pun adalah ketika mana era-era hujung. Ketika zaman kemodenan Uthmaniyah sudah mula pakai tarbus. Yang itu sudah mendekati. Kerana kerajaan Johor, tengok Sultan pakai itu bentuk tarbus bulat. Bentuk tarbus warna biru kan. Itu sudah mendekati dan itu lebih wajar dari segi zaman tu. Maknanya kalau kata begini, bila kita semak, kalau tak semak, kita seronok lah. Tapi kalau kita semak, kita tengok, mana ada. Tak pernah pula bangsa Turki ataupun tentera Osman yang memakai songkok. Cara kita. Jadi dekat situlah memberikan kita sekurang-kurangnya poin yang kita dapat belajar pada hari ini. Apa saja maklumat yang sampai kepada kita, sekurang-kurangnya kita semak secara norma biasanya. Kebiasaannya macam mana? Sebelum kita pergi kepada penelitian tadi tu. Kalau dapat kita penelitian yang lebih baik dengan ketekunan kita yang lebih bagus, maka yang itu adalah lebih baiklah. Jadi kita dapat baca, semak. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan, satu poin yang tuan-tuan perempuan tanya kat saya, kalau saya tak ada maklumat, satu hari suntuk juga saya mencari bahan. Bag Masa nak mencari itu. Jadi saya suka. Cuma kadang-kadang masa tak ada, dia jadi makan masa sikit lah.
Saya suka sebab ia pun menambah pengetahuan saya. Ya, tapi lambat tu minta maaf lah. Kalau saya ada yang terlupa ke apa, ingatkan balik. InsyaAllah saya cuba bantulah mana yang boleh. Jadi kita uh, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada selepas puasa lah ya. Sebab minggu depan, bulan ni, minggu depan dah nak pergi ke China. Dua ke tiga? Dua kan? Dua kan? Oh, ada satu grup tiga ya? Okey. Okey. Saya habis je 2 bulan. 3 hari bulan. Ada yang program convention Ketamadunan Dunia tentang 100 tahun kejatuhan khilafah. Dibuat di Putrajaya. Ha. Nanti saya kongsikan kepada ni. Sikit kalau persatuan, wakil persatuan dapat percuma. Kalau individu taklah. Maknanya kalau PMP nak hantar boleh tu. Maksimum dia atas nama PMP 10 orang boleh lagi. Tak, programnya 1 hari je. 1 hari je, 3 hari bulan. Sepanjang hari, 9 pagi sampai 6 petang. Kalau sampai terus pergi Putrajaya boleh. Kalau larat. Jadi saya bulan puasa kita tak ada kan? Nanti kita bincang balik lah macam mana. Tengok. Biasa saya memang tak ada, tapi kita tengok macam mana lah. InsyaAllah kita tangguhkan dahulu dan kita jumpa lagi pada tarikh yang akan dimaklumkan.